Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa la tuqbalu salatu mar'ah illa bi khimarin. Bab menyatakan hadis tidak diterima sembahyang perempuan melainkan ada dulu tu dengan khimar. Ya. Melainkan ada tu. Kalau tidak tak ada faham dah. Tidak terima sembahyang perempuan dengan khimar. Salah tu. Illa melainkan tu. Melainkan dengan dia telah khimar. Khad khimar. Kalau baca hati khimar binatang orang. Khad dengan khimar. Ketahui kira tiada sah pada mazhab Syafi'i oleh sembahyang perempuan melainkan dengan bertudung kepala, maknanya tu aurat lah. Hingga tiada zahir daripadanya rambutnya walaupun selai. Maka hukum demikian itu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi yang kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatal haid illa bi khimarin. Hasan. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia telah bersabda Rasulullah SAW, tiada diterima sembahyang. Apa tak terima? Tidak sah sembahyang perempuan yang haid. Yang ni apa yang cukup umur tu mafhum dia. Bila haid, ya, mana orang yang haid. Bila haid mana apa? Cukup umur lah. Dengan alamat haid dia. Itu maksud dia. Atau cukup umur dia dengan haid. Melainkan dengan bertudung kepala. Kata Abu Isa pada bab minal riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dan kata Abu Isa, hadis ni Aisyah ni hasan. Masalah perempuan semayang keluar rambutnya, sahkah semayang? Dia semayang, rambut terkeluar pada terkung ni. Kata Abu Isa, bermula amal atas ini hadis. Masalah 232 ni. Di sisi ahli ilm, mana sisi ahli ijtihad, perempuan, bahawasanya perempuan apabila balik ia, maka semayang ia padahal suatu daripada rambutnya nampak terbuka, nasai tidak sah sembahyang. Ya, sebab dia akan jaga tu perempuan. Dia tutup ya semua aurat melainkan muka dia benar berkeadaan sembahyang. Bila kata muka, dia tahu muka tu kat mana. Kalau tak tahu sempadan muka, bermakna dia tak tahu muka. Kan? Sempadan muka atas ini dekat mambitul syar, tempat tumbuh rambut. Bawa zakat ini. Dia punya apa? Dagu. Di sini mahalut tahzib. Orang Arab biasa dicukur sini, orang perempuan. Rambut kan bila orang kat sembahyang ditolak belakang. Rambut anak rambut yang kecil. Situ biasa dia orang cukur. Daripada situ kalau kita tarik benang sampai tengah sini. Sini turun kemari. Bawa dagu semua. Ini semua wajah. Wajah mana muka. Dia akan tutup sampai sini. Tu dagu-dagu tu kena pakai telkung. Kadang-kadang dia lalu tudung tekung bawah ni. Yang ni terbuka. Ini terbuka ni. Golden triangle. Jadi kena tutup habis dagu-dagu tutup. Ya, tarik ke depan sikit, lagi senang, ikhtiyat. Itu perempuan jaga. Kemudian termasuk juga rambut. Kalau rambut tu jodoh keluar, kena semayang balik, tak sah. Ya, mazhab Syafi'i pun tak sah. Tiada sah semayang ni, dan ialah perkataan Imam Syafi'i sini. Kemudian kata tiada harus semayang perempuan padahal suatu daripada tubuhnya terbuka. Maka rambut itu setengah daripada jasad pada hukumnya. Dan kata Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i kata apa? Sesungguhnya dikata orang jika ada zahir dua tapak kaki perempuan dengan terbuka, maka semayang itu sah. Ya. Maka jika zahir dua tapak kaki dia tu perempuan dengan terbuka, maka semayang itu sah. Manakala dia sembahyang tapak kaki dia tak pakai stokin lah kan, terbuka lah maksudnya, tapi dalam keadaan tertutup aurat, ya, itu faham. Tu kata bagi mana dia tak pakai stokin tu, semayang ni tak ada masalah. Ya. Tapi jangan dihulurkan kaki pula tak tertutup. Itu tak boleh benar ni. Babu ma jaa fi karahiyati sadl. Karahiyati sadli fi salah. Balatan dia menyatakan tegak melabuhkan kain dalam semayang. Ketahui kena saudaraku,
Dan datang hadis menegar melabuhkan kain di dalam semayang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu an qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadr bis salah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an katanya telah menegar Rasulullah SAW melabuhkan kain dalam semayang. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, ini hadis ini riwayat daripada mana tadi? Riwayat daripada Abi Juhaifah. Masalah melabuhkan kain di dalam semayang apa hukum? Labuh mana bawah daripada buku tadi tu. Mengeret kain kan hukum ni. Ya saudaraku telah berkata Ibnul Arabi ni minal muhaddisin ni daripada Imam Malik, ya, mazhab Maliki, dalam syarah Tirmizi Tuhfatul Ahwazi telah memakruhkan dia oleh Asy-Syafi'i. Tegah tu ada dua, tegah tu tegah haram atau tegah makruh. Jadi mazhab kita Syafi'i tegah dia adalah tegah makruh. Meninggalkan tegahan dapat pahala, ya, itu maknanya. Kalau buat tegahan ada dua, satu ada dosa, satu tak dosa. Kalau yang haram buat dosa, kalau makruh buat tak dosa. Tapi kalau tinggalkan apa-apa dia, itu makruh. Ma yusabu ala tarki wala yu'aqabu ala fi'li. Dia beri pahala bila kita tinggal dan tak diazab kalau kita buat, itu pada makruh. Ya, mazhab Syafi'i tegah ni, ya, karahah tanziyah, mana karah tegah makruh. Dan kata Imam Malik ialah harus. Dan telah bersalahan ulama pada takwil hadis ni. Itu kerja kita bukan kerja ni, kerja golongan mujtahid ni. Maka kata Kil, ia telah melabuhkan dengan makna menghela kain itu atas bumi. Dia melirit ni, si ayam bersapu. Dan menghelakan ekor kain itu di atas bumi ialah kelakuan orang yang membesar dan bermegah-megah. Style orang Arab, dia pakai jubah dia kan melirit mengepak. Oh, dia sauk bawah. Tu macam raja besar dia. Itu maksud dia. Kita tak ada benda ni kat sini kan. Kata Ibnu Arabi, dan bermula mereka yang mengharuskan itu ialah tiada dijalankan dan tiada dihela. Yang kata harus tu makna tidak dijalan, tak diheret ke bawah tu. Dan diheret akan dia dalam sembahyang tak ada. Bahkan tetap ia atas bumi. Ya. Dan yang ditegakkan daripadanya ialah bermegah-megah diri dalam perjalanan. Kalau diguna benda tu ada sifat sombong atau boleh haram. Dan setengah daripada ulama mereka berkata bermula makna tegah melabuhkan kain itu apabila adalah bukan baju, ya, kerana bahawasanya apabila dilabuhkan dari dadanya, nasaya terbuka dadanya, ya. Maka apabila adalah ia berbaju panjang, haruslah baginya melabuhkan kainnya, dan tiadalah hajat kepada kumpulkan, dia kata sensing atau menyensingnya tak berhajat. Jadi maknanya ada benda ni, benda ikhtilaf, banyak perbahasan ulama. Dan satu lagi kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan sungguhnya telah bersalahan ahli ilmi mana al-ijtihad pada melabuhkan kain dalam sembahyang. Ya, dan sembahyang tu apa hukum dia? Maka memakruhkan oleh setengah mereka itu akan labuhnya dalam sembahyang, dan berkata mereka itu begitulah perbuatan Yahudi. Tasyabuh dengan dia, nak dielakkan. Dan kata setengah mereka itu hanya saja dimakruhkan melabuhkan kain itu apabila tiada ada atasnya melainkan sehelai kain, ya. Maka ada pun apabila melabuhkan kain dari sebelah luar baju panjang, maka itu tiada mengapa. Dan ialah perkataan Imam Ahmad, dan memakruhkan oleh Ibnu Mubarak melabuhkan kain dalam sembahyang, ya. Walhasil benda tu tegahan, tinggalkanlah. Ataupun bermakna dia tu jadi, sebab hadis dia dua, satu lafaz, satu makna. Ya, lafaz sahih tapi makna makna nak tengok. Kadang makna tu dia tidak ittifaq, dari ikhtilaf dan sebagainya. Maka kita nak ada dua-dua tu biar kuat. Lafaz sahih, makna pun sahih. Abilah kemudian babu ma ja'ah fi karahati masil khasafis salati wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.